kata kalau buatlah amalan sampai semut jalan atas batu waktu malam pun tak tahu. Tu Tuhan tahu kan. Macam itulah hati kita. Wallahu alam. Saya bukan ustazah lah. Saya kongsian insya-Allah. Dan juga mungkin kita nak minta lagi pandangan daripada Prof atas SMS kita terima daripada Puan Hindun Husin. Saya ada kencing manis, bacaannya terkawal, tapi masalahnya adakah disebabkan oleh mata, boleh menyebabkan mata saya susah nak disebabkan oleh mata saya, adakah menyebabkan saya susah nak makan, bercakap atau berkaitan dengan saraf disebabkan oleh kencing manis ini, ataupun daripada mata, bolehkah mengaitkan dengan fenomenanya atau keadaannya atau situasinya sekarang susah nak makan dan susah nak bercakap? Susah nak makan. Okey, kalau kita kencing manis, kalau dah lama selalunya dia menyebabkan kerosakan pada saraf. So kencing manis dia saraf retina mata, buah pinggang, saraf yang kecil, tangan kita kebas, kaki kita kebas, dan juga saluran besar kita, jantung kita pun senang kena stroke, senang kena darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. So kalau kita susah nak makan tu, kalau selera nak makan tu, kena jaga-jaga, tentukan tidak ada kerosakan buah pinggang. Kalau kita berlaku kerosakan buah pinggang, kita punya level urea amat tinggi, maka pun kita akan merasa mual dan loya dan tak rasa nak makan. Dan mata pula, sepatutnya kalau boleh saya menyeru pada semua pendengar IKIM, semua orang yang kencing manis tentukan dapat rujukan pada pakar mata sekurang-kurang sekali setahun. Lepas jumpa pakar mata akan cek dan tentukan jumpa 4 bulan ke 6 bulan ke 12 bulan. Kalau nak jumpa 4 bulan 2 bulan, that mean dia ada masalah. Dia selalu gini, guidance ni, kalau doktor tak okey jumpa 6 bulan lagi, doktor tak risau. So you are in good hands, you okay. Tapi kalau 2 bulan jumpa, 1 bulan jumpa, doktor risau, mesti kawal dengan baik. Jadi saya pun tak tahu detail puan nak tadi, tetapi guidance-nya, kencing manisnya kalau kita kawal gula kita, InsyaAllah kita akan berjaya sempurna. Dan saya bukan promote ni, saya nak cadangkan semua pesakit kencing manis makanlah kuih ke oat. Itu branding tapi tak tahulah oat, asalkan oat oat macam saya sendiri, saya makan setukar setiap hari, tahulah soya bean ke apa-apa yang sihat, masukkan dalam 4 sudu kuih ke oat yang tu, kita blendkan, taruh buah-buahan dan sebagainya, buat jadikan makan pagi kita. Sangat bagus. Pasal dia mengurangkan kolesterol dan juga untuk menghilangkan sembelit kita, dan juga bagus untuk jantung. Oat ni fiber. Terima kasih atas kongsian Prof. Dan juga saya kira daripada Puan Suzilawati Osman, SMS diterima. Bukan saja daripada Puan Suzila ni, malah ada juga yang nak bertanyakan, kalau kita dah tahu merokok itu tak baik untuk mereka yang tersayang yang melakukannya. Jadi bagi Puan Suzilawati Osman sendiri, bagaimana nak nasihatkan suaminya yang merokok? Mungkin ada nasihat bersih. Betul. Saya memang pesakit kalau datang tu, kadang saya cek mata dia, ada pernah pesakit tu saya tengok retina dia menipis tau. So saya pun cakap dengan dia pasal merokokkan retina dia. Jadi isteri dia, katanya isteri yang tak benar tu, bila saya kata kena berhenti merokok, isteri dia pergi kat belakang suami dia, tak nampak, dia buat tanda good. Maknanya ramainya wanita sana yang takut nak sebut dengan suami pasal suruh berhenti merokok. Minta maaf, saya beritahu suami ni, pada saya lah ni, kalau nak marah saya, marah lah pada saya, kalau kita dah dewasa ni tidak menjaga kesihatan kita, sebenarnya kita seorang yang mementingkan diri sendiri. Pasal bila kita merokok, kita makanlah manis-manis semua, pagi nasi lemak tu macam mana, ikut suka hati kita, ikut selera nafsu makan. Dah tahu penyakit makan juga, kita sebenarnya tidak menjaga kesihatan kita, akan jadi beban pada isteri atau suami kita. So kalau suami yang merokok, sebenarnya dia tidak bertimbang rasa. So cuba lembut-lembut dengan suami, cakap suami, abang kalau sayang saya, kalau abang saya rokok ni, kalau sudden death macam mana? Macam mana anak-anak saya tak bekerja? Dan bila kita pasif smoker ni, kalau mengandung lagi bayi kena, kalau isteri lagi bayi kena. Tapi kadang suami saya perhati, dia orang tahu tapi tak lawan. Pasal apa, Fairuz? Pasal digunakan minda sedar 5% tu nak berhenti. Kita tak guna macam tu, guna minda segar. Cara nak guna minda segar ialah kita mesti affirm, cakap pada diri kita. Yang kedua, kita visualize, bayangkan. So saya cadangkan, bagi yang nak berhenti merokok, jangan kata saya nak berhenti merokok. Merokok tu rokok, perkataan merokok, minda segar nampak, kita akan buat lagi. Apa kita buat ialah kita kata, saya dalam jurnal setiap hari, buat skrip, baca 90 kali, banyak baca sampai 90 hari, tiap-tiap hari sampai 100 kali baca. Saya seorang yang sihat, saya tahu saya seorang yang sihat, saya tahu kenapa saya seorang yang sihat.
Kenapa saya seorang sihat? Sebab saya menjaga kesihatan, saya mempunyai cara hidup yang sihat, saya memilih makanan yang sihat, saya suka senaman. Tulis semua tentang diri kita yang kita nak tapi tak dapat, tapi sebut dan baca dan bayangkan. Ambil gambar kita, gambar orang ke gambar kita masa tengah sihat, masa tak mengukuk dulu, dan bayangkan image tu. Bila image tu masuk, dia akan stimulatekan sel-sel di minda segar tu, yang akan menyebabkan kita punya emosi, kita punya perbuatan tu ke arah yang kita gambarkan. Sebab itu iklan tu penting. Ya, banyak kita iklan negatif kat TV. So lagi banyak negatif, kita negatif lah. Jadi banyakkan iklan positif. Sebab tu pilihlah TV channel kita. Ya. Saya ini atas perkongsian tersebut, saya kira mungkin kepada pendengar kita dapat jadikan panduan ya. Ini bukan saja daripada Puan Suzilawati. Mungkin kadang-kadang sebagai seorang isteri ni, kadang-kadang ada masanya untuk kita berhadapan sendiri ya, ataupun bercakap dengan baik dengan suami. Kadang-kadang ada ketidakpuasan hati, tapi komunikasi tu kadang menyelesaikan segalanya. Bagus Farus. Puan Farus bagus. Saya rasa sekarang ibu bapa seperti satu lagi nak sebut bagi wanita 50-an, saya perhatikan sindrom ni. Macam dingin, suami dingin, isteri dingin dengan suami. Padahal sepatutnya umur 50-an ni patut kita lagi mantap, lagi gembira. Padahal selalunya umur 50-an ni kita dari segi kewangan dah stabil, anak-anak pun dah habis, dapat cucu lagi dah menambah kasih sayang. Kemudian kita pula tahu waktu kita bersama akan makin sedikit. Jadi kalau kita dengan suami kita kata, oi, berapa hari lagi, hari ni sehari kita kurang bersama ya. Siapa tanam siapa? You tanam I ke I tanam you? Agaknya kalau kita dah bersedia ke belum? Kalau boleh kita ni katakanlah you meninggal pun, sebab tu saya cadangkan tak tidur malam minta maaf, nak keluar rumah minta maaf, sentiasa cium tangan suami, dan suami cium dahi isteri, dan buat yang baik. So fikir, katakanlah kita keluar tak jumpa dah, you redha I redha you. Dan kalau kita tahu suami kita baik, kalau kita tanam dia pun kita tahu kita masuk ke dalam taman syurga. So cakap dengan suami, saya kalau boleh bila abang meninggal pun memang saya sedih, tetapi kita tak mati sebenarnya, kita pindah alam saja, pindah alam barzah, rumah lain saja. Kalau rumah kita saya buatkan, kita sayang suami kita, tempat tidur cantik, rumah cantik, buat taman, buat balik garden macam-macam, nak suruh cantik, tapi masuk ke taman syurga jadi kawah neraka. Tapi kita sebagai isteri, kita nak macam tu, biarlah amalan abang ni supaya menjadi taman syurga. Saya menyeru pada diri saya dan para isteri, kadang kita disebabkan oleh sifat materialistik kita ni, kita tak peduli suami kita tu semayang ke tidak, dia minum ke tidak, dia perempuan, yang penting kita dapat apa yang kita nak. Na'udzubillah. Kalau boleh kita nak halal segala suami kita buat tu halal, pasal kalau tiba-tiba dia mati, kita tahu dia ahli syurga. Cuba kalau boleh kita bangun pagi jenah kita, okey, macam mana kita nak buat amalan ahli syurga ini ya? Okey, semayang kita, okey, jemaah dengan suami. Kita bangun, lepas semayang nak mengaji Quran lah, kalau ada duit sikit nak sedekah lah, kalau pakaian nak tutup aurat lah, tengok pula anak kita. Sebenarnya kita wanita ni kalau tak jaga aurat anak perempuan kita, sebenarnya kita sedang mengandung reserve tiket neraka untuk suami kita dan kita. Perhatikan anak kita keluar rumah, perhati tengok seluar ketat, singkat, nampak dada, nampak muka, memang kita cakap anak kita, oh kakak ni sedang tengah buat reserve tiket neraka ya. Jom mak tukar, kita reserve tiket ke syurga pula. Kalau tiket wayang kita nak reserve yang tinggi ya, bayar mahal. Tapi kalau tak mati ni confirm, anak kita confirm kan, anak muda kita tak mati. Jadi sebab tu dah saya pesan sebagai ibu kita semua ni, anak kita kalau dah kahwin pun fokus pada niat hari ni jadi wanita solehah, jadi isteri yang baik, ibu yang baik. Perkataan solehah, baik, dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat sentiasa disebut Fairuz. Tak tahu nak cakap macam mana saya ni. Saya rasa kalau boleh, tak jumpa semua orang cakap lah, kalau boleh please, ibu-ibu banyak sekarang saya perhatikan, jangan salahkan remaja, salahkan kita. Setiap kali saya minta maaf kalau orang kecil hati. Kalau saya pun, kalau anak saya tak elok, saya tak salah anak saya. Saya yang membentuk mereka. Jadi jangan sebut remaja. Pertama, kalau anak remaja ada masalah, pertama kita minta maaf dengan anak kita. Mak minta maaf dulu abang macam ni, mak mungkin kurang agama sikit, mak tak pandai didik sangat, sekarang mak nak mula daripada awal. Boleh tak abang ke adik kakak, jom kita duduk, kita mati macam mana, go through this phase. Dulu alam roh, alam rahim, alam fana. Sekarang kita semua dah alam ketiga. Now kita semua akan ke alam barzah, itu kita alam akhirat. Okey, sekarang kita nak take it macam mana ni? Buat ada pathway, buat mind map macam mana kehidupan kita. I tell you, budak remaja ni tak ada budak yang jahat. Berarti ingat baby kita, bila anak remaja kita nakal, apa kita buat? Buka balik gambar, tengok gambar dia masih baby, tunjuk baby. Abang masih baby dulu berapa kilo pampers mak beli ni, berapa kilo nak bayar ni.
So jom go back to where. Ini satu lagi saya nak suruh pada semua orang, kita kalau boleh jangan kontrol becu sangat. Kenapa kita suka pada baby, Fairuz? Satu, dia tak dosa. Walaupun baby tu dia pampers busuk, kita suka tak dia, pasal apa? Dia bersih. Dan baby tak judge orang kan. Baby tak mengumpat orang. Baby tak ego. Baby simple, senang nak suka hati dia. Bagi mainan sikit pun dah suka. Baliklah kita ke asal masa kita baby. Di mana macam mana? Kita tak judge orang, tak marah orang, tak prejudis orang. Orang buat sikit pun senang nak suka hati kita. Janganlah kita jadi manusia yang kompleks, yang keras, yang tak fleksibel. Kalau kita perhatikan, pergi organisation, jumpa siapa-siapa, kalau orang yang tak suka apa orangnya, dia kata dia tu strict. Kita kalau boleh jangan orang sebut kita strict. Strict dari segi etika kerja bagus, tetapi jangan kita bila hukum manusia terlampau jaga, hukum Allah kita tak jaga. Kita nak dua-dua. Terima kasih bagi Prof. Saya kira itu tadi merungkai ataupun merangkumi aspek kita bicarakan tentang erti kehidupan di sebalik apa yang kita jalani setiap hari. Kadang-kadang apa yang kita lakukan kita tak sedar, sebenarnya kita sama ada kita menghayati erti kehidupan ataupun kita mengabaikan erti kehidupan kita sendiri. Dan saya kira untuk atas masa yang sangat-sangat terbatas ini, terpaksa kita akhiri bersama dengan Prof. Saya minta maaf atas mereka yang mengirimkan SMS yang tak dapat kita raikan. InsyaAllah pertemuan kita pada minggu depan. Jangan lupa ada ulangan ya, Fairuz? Satu pagi ni ya? Pukul 1 pagi nanti. Kalau boleh saya nak cakap, kalau boleh minta para penonton menonton rancangan Mata ke Hati hari Jumaat pukul 7, dan ulangan hari Sabtu pukul 6 dan hari Ahad 9.30 pagi di Astro Prima, di mana saya bercakap tentang faktor-faktor kehidupan macam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya kira untuk pertemuan kita untuk minggu ni dah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah sampai kita bertemu kembali pada minggu depan, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.